Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya, dan tiada syak bahawasa diidhafatkan Rasul kepada Allah Azza wa Jal itu menghendaki ia akan bahwasanya memilih ia akan dia bagi risalah ila akhirih. Isamu berbahasan kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dan tiada syak bahwasa diidhafatkan Rasul. Diidhafatkan Rasul, idhafat makna ada mudhaf, ada mudhafun ilaih lah. Bila disebut Rasulullah, bila disebut Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, kenapa diidhafatkan Muhammad Rasul kepada Allah? Maka dia kata, dan tiada syak, yakni tiada ragu-ragu lagi bahawasa diidhafatkan, yakni disandarkan Rasul, yakni lafaz Rasul itu kepada Allah Azza wa Jalla. Diidhafatkan itu menghendaki ia idhafat itu akan bahwasanya sya'an memilih ia Allah Ta'ala akan dia akan Rasul itu bagi risalah, yakni untuk kerasulan, untuk menunjukkan dia itu seorang Rasul, untuk membuktikan bahwasanya dia itu seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Rasul itu diidhafatkan kepada Allah.
Lagi pula seperti memilih ia Allah akan segala saudaranya, segala rasul, saudara rasul yang mursalin, yang diutuskan. Mereka itu rasul. Mereka pun disebut selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun saudara-saudara Nabi SAW daripada rasul-rasul yang terdahulu juga dipanggil sebagai Rasulullah. Okay. Tu dia. Bagi demikian itu, bagi demikian mana? Bagi demikian risalah untuk menunjukkan kerasulan mereka. Jadi diidhafatkan rasul kepada Allah. Dan sungguhnya sya'an telah engkau ketahui bahawasa ilmu Allah itu meliputi dengan barang yang tiada terhingga baginya, bagi barang. Barang ni kena kepada muta'alaq ilmu lah. Ini perkara yang dimaklumkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Itu kita sudah tahu. Dan jahil. Dan jahil yakni dan bermula istinah suku. Dan bermula makna jahil ataupun dan jahil jahil sendirilah. Dan bermula jahil dan ni ataf. Dan barang yang pada maknanya pada makna jahil. Mana pada makna jahil? Iaitu dhan, sya', waham. Dhan, sya', waham itu makna jahil. Itu mustahil atas Allah Ta'ala. Noktah. Itu sudah maklum dah, kita sudah kata itu perkara yang mustahil. Maka lazim bahawasa membenar Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu segala rasul mutabiq yakni selari bagi barang yang pada ilmunya, pada ilmu Allah. Barang sini kena pada masduk muta'allaq ilmu. Ini perkara yang dimaklumkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, sama seperti apa yang terjadi pada realiti, pada wakil bahwasanya mereka ini dilantik sebagai seorang rasul. Daripada bagi mereka barang yang pada ilmunya ilmu Allah Ta'ala, daripada mereka itu rasul. Tu Jadi barang yang pada ilmunya dari sudut risalah, daripada mereka itu rasul. Daripada mana yang kata tahu tu? Daripada benarnya mereka dan amanah dan sebagainya. Noktah. Maka mustahil bahawa ada mereka itu rasul pada nafsil amri, pada realiti, pada wakil, pada ma fi ilmillah, pada ma fi lauhil mahfuz, atas bersalahan barang yang mengetahui Allah Ta'ala daripada mereka itu rasul. Barang kena masduk pada muta'alaq ilmu, yakni perkara yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguhnya sya'an telah menyuruh Allah, yakni telah menyuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikut akan mereka itu rasul alaihimus salatu wassalam, pada segala perkataan mereka itu rasul. Jadi Allah Ta'ala suruh ikut mereka dari sudut perkataan. Dan juga perbuatan mereka itu rasul. Dan diam mereka itu rasul. Noktah. Dalam surah Ali Imran tu. Pada ma? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tu. Kalau kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ikutlah aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan dicintai Allah Taala. Jadi suruh ikut apa dia tak sebut pun, ikut secara umum lah, yakni dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan, dari sudut takrir ataupun diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimlah bahawa ada sekalian perkataan, perbuatan dan diam mereka itu rasul, adalah sekaliannya itu atas berbetulan dengan barang, berbetulan yakni sejalanlah, selari dengan barang yang diredhakan barang oleh Tuhan kita Jalla wa Azza. Maka pastilah yang keluar daripada rasul-rasul dan nabi-nabi itu perkataan, perbuatan dan takrir diam yang redha oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara tersebut. Tidak ada perkara yang haram, tidak ada perkara yang makruh, tidak ada perkara yang khilaful aula. Dan iaitu sekalian perkataan, perbuatan dan diam mereka itu berbetulan dengan apa yang diredhakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah yang dituntut, fahuwal matlub. Iaitu tu kena kepada perkara yang diredhakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataannya, perbuatannya dan juga takrir diam mereka itu.
Maka tiada jatuh bila kata begitu tafri', bila kata mereka ini tidak akan buat perkara-perkara dari sudut nafsul amri, langgar daripada apa yang diredhakan oleh Allah dari sudut perkataan, perbuatan dan diam mereka itu, maka tiada jatuh, yakni tiada berlaku daripada mereka itu rusul. Bersalahan, yakni menyalahi dengan barang yang diredha oleh Tuhan sekali-kali. Maka bila mereka itu kita kata bertepatan dengan waqi', segala perkataan, perbuatan dan dia mereka itu mutabaqah dengan keredaan Allah Taala, maka mereka tidak akan membuatkan perkara-perkara Allahumma shalli ala Muhammad, yang mencederakan atau yang mengurangkan atau yang menyebabkan tidak redanya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menambah oleh musannif ni Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di sini. Di sini ni perkataan ni lah yang kata kena ikut Nabi SAW ataupun Rasul-Rasul ni. Dia tambah apa? Dia tambah akan mengikut dengan diam mereka itu. Akan mengikut tu buat kurungan sampai mereka itu tutup kurungan. Akan mengikut dengan diam mereka itu rusul. Kalau dalam bahasa Arab, wasukutihim. Wasukutihim. Yakni liyu'allimul khalqa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Gitu. Dan maknanya, apa makna diam tu? Kata musannif, ini istinaf bayani jawabun amma yuqal. Dan maknanya, yakni dan bermula maknanya, makna mengikut dengan diam mereka itu tu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan oleh seorang manusia akan suatu pekerjaan dan mengetahui ia seorang akan suatu pekerjaan dan diam ia suatu pekerjaan. Silap. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan oleh seorang manusia akan suatu pekerjaan, makna bukan Nabi yang buat, dia tengok orang lain. Dan mengetahui ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suatu pekerjaan yang diperbuatkan oleh manusia tadi. Kemudian dan diam ia Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan yang diperbuatkan oleh manusia tadi. Mana orang lain buat, Nabi tak buat. Contoh makan dhab. Yang masyhur lah makan dhab. Nabi tengok sahabat makan dhab, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dhab. Maka dia diam. Dia larang tak? Dia tak larang. Dia suruh dah tak suruh. Lepas tu diam. Diam tu menunjukkan bahawasanya termasuk di dalam bawah keredaan Allah SWT, bahawasanya makan dhab tu harus. Dan tiada ingkar ingkar tu hamzah qata' tu tak payah ada lah, kat atas tu dia dekat bawah. Bukan tiada angkar, tiada ingkar. Dan tiada, yakni padahal, dan ni pada wawul hal, padahal tiada ingkar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas yang mengerjakan suatu pekerjaan tadi, yakni yang mengerjakan oleh seseorang akan suatu pekerjaan tadi, umpamanya memakan dhab. Dhab. Dan jikalau orang yang mengerjakan ghayah, walaupun orang yang mengerjakan suatu pekerjaan itu tiada mukallaf sekalipun, walaupun orang tersebut belum mukallaf lagi, masih budak-budak, tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok perbuatan tersebut, Nabi diam, tak suruh dan tak larang, maka itu termasuk di bawah perkara yang diredhakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana diam, perkataan dan juga perbuatan nabi-nabi dan rasul-rasul mesti muafakat dengan realiti bahawasanya Allah Taala redha dengan dia. Maka diambil dalil, yakni diambil faham dalil dengan diam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atas bahawasanya sya'an tiada mengapa bagi kita mukallaf ni lah, bahawa kita kerja oleh kita akan suatu pekerjaan yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, tetapi jika adalah pekerjaan itu daripada jenis ibadat, jika yang dikatakan boleh kita kerja tak mengapa ni, jika adalah pekerjaan itu pekerjaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diam tu daripada jenis ibadat, maka iaitu
Tetapi jika adalah pekerjaan itu daripada jenis ibadat, maka iaitu pekerjaan yang jenis ibadat tu matlub, ialah yang dituntut. Dulu dia sebut yang dituntut, sekarang dia sebut bahasa Arab pula matlub. Ini dia panggil tafannun fil ibarah, kepelbagaian dalam ibarat. Dan jika adalah pekerjaan itu tiada daripada jenis ibadat, makna fihi tafsil lah. Okey, tadi dari sudut ibadat, okey, fahuwal matlub, mana boleh buat. Okey, kalau dia bukan jenis ibadat lagu mana? Dan jika adalah pekerjaan itu pekerjaan yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada jenis ibadat, maka iaitu pekerjaan yang tiada daripada jenis ibadat, haruslah. Seperti makan dhab. Makan apa? Makan dhab. Jadi kalau takrir Nabi SAW diam, itu jadi ibadat ke? Jadi ibadat, maka fahuwal matlub. Nabi SAW tidak kata ya, Nabi SAW tidak kata dok. Kalau dia itu berkaitan dengan perkara yang bukan jenis ibadat, maka benda tersebut menjadi harus, tidak menjadi haram. Misalnya, macam contoh maulid ni lah. Maulid Nabi SAW tak kata, tak suruh buat dan tak larang buat. Maka benda tu boleh, tak ada masalah. Benda tu boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak kata atas kata maulid tu benda dunia sekalipun, harus benda tu, tak ada masalah. Tapi maulid bukan benda dunia. Dia ingat Nabi SAW. Ingat Nabi SAW ni, ada kalau boleh tahap wajib ingat sampai tahap wajib kita i'tiqad, wajib kita ni tak benci Nabi, wajib. Tak benci Nabi itu wajib kena cinta Nabi SAW. Tapi nak meningkatkan mahabbah pada Nabi, tu sunat. Daripada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala berkata ia Ibnu Umar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata macam mana? Dia kata uhillat lana maitatani wa damani, as-samaku wal jaradu wal kabidu wat tahalu. Arti kata Ibnu Umar, dihalalkan bagi kita ni ma'asyarul ummah lah, 2 bangkai dan 2 darah. Pertamanya ikan dan keduanya belalang. Dan 2 darah, yakni dan bermula 2 darah itu ialah pertama daripada 2 darah ialah atilah, dan keduanya limpa, noktah. Jadi bila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu cakap begitu, maka Nabi SAW tak kata ya, tak kata tidak, bahkan diam. Dan benda yang disebut oleh Ibnu Umar ni benda dunia je, bukan berkaitan ibadat, benda makan. Maka itu menunjukkan makan ati, makan limpa, makan ikan, makan belalang, maka hukum dia harus. Noktah. Maka menetapkan akan dia akan 2 darah dan 2 daging. Dua mayat ataupun 2 bangkai yang halal dimakan dan 2 darah yang halal dimakan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah tetaplah, takrir dia panggil. Dan yakni padahal, tu dia kata, dan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menetapkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tersalah. Nabi SAW tidak akan menetapkan, tidak akan mentakrirkan, tidak akan mendiamkan perkara yang salah dah. Bukan. Bukanlah Nabi SAW itu apabila dia tak diam menunjukkan takrir, dan takrir itu tidak menunjukkan salah. Tak tersalah maksudnya. Nabi SAW bukan tersalah. Nabi SAW tersilap ko, dia pergi diam. Patutnya dia cakap lah, itu hukum dia haram sebab bangkai contohnya. Tak ada. Dan jika keluar tersalah itu daripada yang lain daripada mukallaf sekalipun, dan jikalau keluar tersalah, sekarang dia kata, dan padahal Nabi SAW tiada menetapkan, tiada mentakrirkan, tiada menetapkan dengan diam Rasulullah SAW itu atas tersalah. Yakni kalau seseorang cakap benda tu tersalah,
Hatta kalau mukallaf sekalipun, hatta kalau bukan mukallaf sekalipun, Nabi SAW akan tegur lah. Tapi sekarang ni Nabi SAW dengar perkataan Ibn Umar, Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak. Maknanya itu benda yang harus dan tidak tersalah. Dan tidaklah Nabi SAW ni menetapkan suatu keputusan dengan diam Nabi SAW terhadap benda yang tersalah, hatta yang tersalah itu daripada bukan mukallaf sekalipun. Sebab tu dia buat ghayah. Dan jikalau keluar tersalah, jadi jikalau keluarlah perkataan yang tersalah itu daripada yang lain daripada mukallaf sekalipun, tetap Nabi SAW akan sebut kalau benda tu salah dan akan mentakrirkan dengan mendiamkan dia kalau benda tu betul, walaupun pada bukan mukallaf sekalipun. Sebab apa? Dari kerana bahawasa diam atasnya atas suatu pekerjaan itu, ataupun atasnya atas bukan. Dari kerana bahawasa diam atasnya atas tersalah, yakni seseorang yang mengungkapkan perkataan yang salah, kalau dia diam, dan jika ghayah, dan jika tiada berdosa ia Nabi SAW dengan tersalah tadi itu sekalipun, itu memberi waham ia tersalahnya, memberi waham ia diam Nabi SAW itu akan orang yang jahil memberi waham ia diam Nabi SAW akan orang yang jahil ia orang akan hukum yang demikian itu, demikian suatu pekerjaan akan harusnya suatu pekerjaan itu. Dia kata apa? Sebab apa? Dari kerana bahawasa diam atasnya atas yang tersalah. Kalau Nabi SAW diam atas perkara yang tersalah, dan jika tiada berdosa ia, dan jika tiada berdosa ia, sekarang ni tersalah, mana seseorang mengungkapkan perkataan yang tersalah daripada diri dia, kemudian Nabi SAW tak tegur. Walaupun dia kata, walaupun tak berdosa ia, bukan ia Nabi, tiada berdosa ia seorang dengan tersalah tu. Walaupun tak berdosa lah seseorang tu, sebab seseorang tu cakap dalam keadaan tersalah, Nabi SAW pula diam. Lagu mana? Boleh jadi? Tak jadi. Kalau tersalah sekalipun, Nabi SAW akan tegur. Lepas tu dia kata, dan jika tiada berdosa, walaupun tak berdosa ia seorang yang cakap tersalah tadi dengan tersalah tadi, dengan perkara yang diucapkan kerana tersalah tadi sekalipun. Sebab apa? Kerana memberi waham ia tersalah itu akan orang yang jahil ia orang akan hukum yang demikian suatu pekerjaan akan harusnya suatu pekerjaan tadi. Jadi akan memberi waham kepada bahawasanya orang yang jahil akan demikian hukum tu menjadi haruslah. Sebab Nabi diam, beri waham. Orang yang jahil tadi tercakap silap. Lepas tu Nabi SAW tak tegur. Walaupun orang yang nisbah orang cakap silap ni tak berdosa, tapi memberi waham kata, Nabi diam aku cakap gitu, mana haruslah. Jadi memberi waham begitu, maka tidak boleh. Hatta kalau dia tu tersalah cakap daripada orang tu, mesti Nabi SAW akan tegur, walaupun tersilap tersebut tak berdosa kawan tu. Tapi memberi waham kata, tu hukum dia haruslah sebab aku pernah cakap silap gitu. Aku ingat silap betul dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bahkan jikalau keluar yang demikian itu, yang demikian tersalah tu, perkataan yang tersalah tu daripada kafir yang diketahui akan inatnya kafir, akan pertentangannya kafir dengan orang Islam. Inat ni permusuhannya dengan orang Islam. Bagi Nabi SAW, niscaya tiadalah diam Nabi SAW menunjukkan atas harusnya suatu pekerjaan yang tersalahnya orang kafir tadi sebut. Kalau orang kafir tersebut benda silap, Nabi SAW pula diam, lagilah tak boleh. Mesti Nabi SAW akan tegur apa yang silap daripada orang kafir tersebut kalau cakap. Habis. Dan katanya musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, mana kata dia, buka kurungan, dan mustahil mereka itu Rasul mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah sekalian pekerjaan yang ditegah, tutup kurungan. Kalau dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab dia
wastihalatu fi'il manhiyati kulliha. Tu dia punya bahasa Arab dia, boleh highlight situ. Ni terjemahan dia lah. Ini nak syarah perkataan musannif yang mengatakan bahawasanya apa tadi, dan mustahil mereka itu Rasul mengerjakan segala, ini mengerjakan oleh mereka itu Rasul akan segala pekerjaan yang ditegas sekalian pekerjaan itu kata musarih tu ni syarih kata melengkapi bagi khianat. Melengkapi bagi khianat, yang ni merangkumi khianat. Kalau Nabi SAW dan Rasul-Rasul lain melakukan perkara haram, melakukan perkara makruh, melakukan perkara khilaful aula, maka hukum dia dipanggil sebagai khianat. Bagi khianat disembunyi dan lazim mana? Semelengkapi bagi khianat disembunyi. Disembunyikan dan sembunyi. Rasa dan sembunyi tu. Yap. Khianat wajib amadan mustahil sembunyikan. Oh gitu. Betul lah. Melengkapi bagi khianat disembunyi. Bukan disembunyi lah. La'alla sawab dan sembunyi. La'alla sawab dan sembunyi. Alif lam tu tak ada tu. Kena pen semua hilang lah. La'alla sawab dan sembunyi, bukan disembunyi. Dia ataf kepada amanah. Yang ini nak kata bila Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu bila Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, sama ada makruh ataupun haram ataupun khilaful aula, maka dia melengkapi apa? Melengkapi bahawasanya Nabi itu akan jadi khianat kerana tidak amanah dari sudut melakukan perkara yang haram. Lagi pula Nabi-Nabi ini menyembunyikan sesuatu yang patutnya disampaikan. Mana? Sepatutnya disampaikan bahawasanya zina itu haram. Zina itu haram. Tiba-tiba dia tidak menyampaikan. Apa dia buat? Ataupun dia kata zina itu haram. Zina itu haram, dia sampai kepada makhluk, tiba-tiba dia sendiri buat. Dah macam mana ni? Tamanya dia sudah khianat. Ataupun dia tu yang keduanya, dia menyembunyikan perkara yang sebenar. Perkara yang sebenarnya ni, zina ni haram ke boleh? Dah kalau kata haram, kenapa Nabi buat? Kalau kata harus, kalau kata harus, dah macam mana dengan wala taqrabu zina, contohlah ni. Jadi melengkapi perbuatan yang haram, yang haram, makruh dan khilaful aula, ataupun sedang ibaratnya kita kata perkara yang dilarang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dibuat, dia pergi buat, maka dia melengkapi bahawasanya Rasul ini sudah khianat, Rasul ini sudah sembunyi perkara yang patut disampaikan. Maka bila begitu, dan lazim daripada mustahil khianat, wajib amanah, dan mustahil sembunyikan, yakni mustahil daripada sifat sembunyikan sesuatu itu, ialah wajib tabligh. Lazim daripada mustahil khianat, mestilah dia wajib. Mana? Lazim daripada mustahil sembunyi, dan mustahil sembunyi ni ataf kepada mustahil khianat. Yani dan lazim daripada mustahil sembunyikan, yakni sembunyikan sesuatu, maka wajiblah tabligh, iaitu menyampaikan secara sharih, menyampaikan secara jelas, haram ini haram, makruh ini makruh, tanpa Nabi sendiri yang buat dia. Melainkan Nabi buat perkara dilarang ni untuk menunjukkan keharusan. Contoh kecium diri, hukum dia makruh, bukannya haram. Mana dalil hukum dia makruh? Kerana Nabi SAW pernah buat. Sedangkan Nabi SAW dari sudut perkataan, Nabi SAW kata jangan berdiri bila kecil, tiba-tiba Nabi sendiri buat. Itu menunjukkan keharusan, bukan Nabi buat benda yang dilarang, bukan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan telah bersarih telah bersarih, telah menjelaskan ia musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dahulu dengan wajib benar dan mustahil dusta atas mereka itu Rasul, dan masuk yang harus, yakni masuk perkara yang harus bagi mereka itu Rasul di dalam Muhammadur Rasulullah pula, seperti kata musannif, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, dia kata wa yu'khadhu minhu ay min Muhammadur Rasulullah aidan juga ay kama sabaqah,
jawazul a'radhi. Jawazu naib fa'il al-a'radhi mudhafu ilahi yu'khadhu bina majhul minhu jar majrur. Aidan hal li fi'il hal ataupun maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Jawazul a'radil bashariyati ay al-mansubati ila al-bashar. Jadi disebahkan kepada manusia tu sifat al-a'rad. Alaihim ay ala rusuli as-salatu wassalamu. As-salatu mubtada muakhar wassalamu ataf as-salatu alaihim ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Alaihim jar majrur. Idh ta'liliyah. Dhaka la yaqdahu. Betul. La yaqdahu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim ay manzilatir rusul, risalatihim ay risalatir rusul indallahi ta'ala. Idzaka la yaqdahu tidak mencacatkan oleh jawazul a'radil basyariyah, oleh keharusan bersifatnya rasul-rasul ke sifat manusia pada risalah mereka itu, wa uluwi manzilatihim dan tinggi martabat mereka itu indallahi ta'ala. Bal dhalika, bahkan dhalika ay dhalika jawazul a'radil basyariyah itu mimma yazidu ay kainun, mimma ta'alluq satu mahzuf khabar yang mahzuf khabar dhalika tu dia punya mubtada. Bal lil idrab, bal lil bil idrab intiqali dia panggil. Mimma yazidu fiha, mimma dari setengah daripada barang yang tambah ia ya barang fiha padanya pada al-a'rad al-basyariyah. Habis tu dia punya ibarat Imam Sanusi. Kata musannif terjemahannya dan diambil, yakni diambil faham daripada kata kita Muhammadur Rasulullah itu pula harus segala arad basyariyah. Arad makna sifat-sifat basyariyah yang bangsa manusia. Atas mereka itu rusul. Alaihim ay ala rusul, atas mereka itu rusul. As-salatu wassalamu, salawat dan salam. As-salatu mubtada, as-salamu khabar. Khabar pula ataf. Alaihim ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Kemudian kerana yang demikian arad basyariyah tu, keharusan bersifat dengan manusia tu, tiada memberi cedera pada risalah mereka itu rusul, dan ketinggian martabat mereka itu ataf kepada risalah. Risalah ni kerasulan, dan ketinggian martabat mereka itu rusul pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bersifat dengan sifat a'rad basyariyah itu tidak menjejaskan dan tidak mencacatkan kedudukan dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Mana tadi? Ketiga martabat mereka itu. Tetapi yang demikian arad basyariyah, sifat-sifat manusia itu setengah, yakni sebahagian. Setengah makna sebahagian, kerana setengah tu 1/2 sebahagian ni mana-mana. Setengah yakni sebahagian daripada barang yang menambahi, yakni barang ni sifat lah, masduk daripada sifat. Setengah daripada barang, yakni sifat yang menambahi, yakni menambahi ia barang pada martabat mereka itu rusul. Jadi fiha ay fi martabatihim lah, bukan fiha fi jawazil a'rad, silap. Fiha ay fi martabatihim ataupun manzilatihim. Manzilatihim ayat dhamir situ. Noktah, habis itu. Itu terjemahan Barahin. Kata syarih rahimahullah. Dan diambil akan harus segala, yakni diambil faham akan harus segala arad basyariyah, iaitu sifat kemanusiaan daripada kalimah Muhammadur Rasulullah itu kerana yakni zahir ia. Dan diambil akan harus, yakni diambil faham akan harus segala arad basyariyah daripada kalimah Muhammadur Rasulullah itu. Kerana apa kita dapat faham ada keharusan sifat-sifat basyariah? Kerana bahawasanya sya'an ia segala arad basyariah itu betul lah, kerana bahawasanya ia arad basyariah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul tu menthabitkan bagi seorang nabi dan rasul tu risalah jua, iaitu kerasulan. Dia tu menunjukkan kerasulan nabi juga. Sebab dia nak tunjuk contoh kepada manusia, mestilah dia bersifat dengan sifat manusia, makan macam mana, minum macam mana dan sebagainya. Tiada tertegah, mana tadi? Tiada mensabitkan baginya risalah jua. Tiada mensabitkan ketahanan.
tiada ketahanan. Dah diambil ketuhanan. Oh, sini. Ketuhanan. Oh, dia ejam begini. Ketuhanan. Tu. Ketuhanan. Ejam betul dah. Ejaan cara lama. Bukannya mensabitkan ketuhanan. Jadi kalau kesabitkan ketuhanan, barulah kita tidak boleh mensabitkan a'rad basyariah. Sifat-sifat hak bangsa basyar, tak boleh lah. Tapi dengan sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni bukan jenis passion Tuhan, maka disabitkanlah a'rad basyariah. Sebab tu dia kata dulu bahawasanya al-a'rad al-basyariah. Al-a'rad tu nak mengeluarkan bahawasanya Nabi dan Rasul tu Tuhan. Diqaid pula al-basyariah untuk mengeluarkan malaikat. Jadi Nabi dan Rasul ni bukannya Allah, bukannya Tuhan, bukannya malaikat. Bahkan dia seorang manusia biasa. Dan tiada mensabitkan keadaannya, keadaan Rasul itu malaikat. Tak boleh. Dan demikian lagi segala saudaranya, saudara Rasul yang mursalun, ataupun saudaranya, saudara Nabi SAW yang mursalun, yang diutuskan sebagai Rasul. Begitu juga, dia itu bukannya sampai tahap ketuhanan, dia bukannya seorang malaikat. Bahkan dia seorang Nabi, seorang Rasul yang manusia, yang makan, yang minum, berjalan dan sebagainya. Dan ketika itu, ketika mana? Ketika tiada mensabitkan ketuhanan dan tidak mensabitkan keadaannya malaikat, ketika tu tiada tertegah pada hak mereka itu Rasul, melainkan barang yang mencederakan pada martabat risalah mereka itu Rasul. Maka tidak tertegah, yakni tidak tertegahnya daripada bersifat a'rad basyariah pada hak mereka itu seorang Rasul, melainkan dengan makna tidak boleh dia itu bersifat dengan a'rad basyariah yang boleh menjatuhkan martabat mereka itu. Itu baru tak boleh. Tu noktah. Dan bermula demikian a'rad basyariah itu kena kepada basyariah, iaitu sifat-sifat hak bangsa basyar, bangsa manusia. Tiada memberi cedera padanya pada Rasul, yakni tiada memberi cedera ia a'rad basyariah padanya pada Rasul itu, seperti barang yang mengisyaratkan oleh musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Bagi yang demikian itu, demikian tiada memberi cedera padanya pada Rasul. Seperti mana disebut oleh musannif, pada dengan a'rad basyariah itu tidak mencederakan secara mutlak martabat mereka itu, seperti mana disebut oleh musannif. Bahkan yang mencederakan martabatnya kalaulah a'rad basyariah itu yang menjadikan tangga ataupun buru'ah mereka jatuh, martabat seorang Nabi itu jatuh. Itu baru kurang. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dengan katanya isyarat ta'aluk pada dengan. Isyarat tu dengan katanya, kata musannif, kerana yang demikian itu demikian a'rad basyariah. Kerana yang demikian itu demikian a'rad basyariah. Kerana yang demikian itu demikian a'rad basyariah. Ada dia punya syahid matan Arab tu. Istiharatil kadhib. Okey, atas ni. Okey, silap. Kerana mana isyarat dia? Kerana yang demikian itu demikian apa? Demikian keharusan Rasul-Rasul bersifat dengan sifat basyariah. Kalau dalam bahasa Arab, idzaka la yaqdahu fi risalatihim ila akhirih. Ambil bahasa Arab situ. Jadi dengan kata yang kata musannif, buka kurungan, kerana yang demikian itu demikian sifat-sifat kemanusiaan tu tiada memberi cedera pada risalah mereka itu Rasul-Rasul. Tutup kurungan. Tutup kurungan situ. Kemudian kata syarih rahimahullah, dan tiap-tiap yang dan bermula tiap-tiap barang, yakni barang ni sifat-sifat a'rad basyariah yang tiada memberi cedera padanya pada Rasul ataupun pada martabat Rasul, maka iaitu barang yang tiada memberi cedera padanya pada martabat Rasul, harus barang tu kena kepada a'rad basyariah, itu masduk kepada barang. Harus tak ada masalah. Makan, memberikan martabat, menjatuhkan martabat Rasul, tak jatuh. Minum tak jatuh. Tidur tak jatuh. Jima' tak jatuh. Kahwin tak jatuh. Dan tiada tersembunyi, yakni jelas bahawa a'rad basyariah, iaitu sifat-sifat bangsa kemanusiaan itu, seperti sakit, contoh dia, dan makan, dan minum, dan berkahwin, dan lain daripada sakit, makan, minum, kahwin,
tiada memberi cedera sedikit jua pun, yakni pada martabat mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Kecuali makan dengan kaifiat diri, minum dengan kaifiat diri, kecuali nak bagi tunjuk haruslah, tapi makan tak pernah berdiri. Minum pernah lah, ini minum air zam-zam, Nabi SAW minum diri. Itu khilaf ulama. Nak menunjukkan keharusan, nak menunjukkan tidak haramnya minum diri kah, ataupun khususiat kepada air zam-zam untuk minum diri. Itu khilaf ulama lah. Ala kulli hal, mazhab Syafi'i, minum air zam-zam ke, minum air biasa ke, sunat duduk, makruh berdiri. Tu. Tetapi adalah yang demikian itu, demikian sifat-sifat aurat basyariah tadi, daripada menambahi padanya, yakni menambahi ia aurat basyariah tadi padanya pada martabat mereka itu Rasul, dengan iktibar membesarkan pahala, iaitu mengganda-gandakan pahala mereka itu. Bagi mereka itu Rasul, mana besar pahala tu, daripada pihak barang yang menyertai akan dia, akan menyertai, yakni menyertai ia barang akan dia, akan Rasul. Mana barang? Bayan. Daripada taat, sabar dan lain daripada taat dan sabar. Nanti bila Nabi SAW dan juga Rasul-Rasul lain bersifat dengan sifat a'rad basyariyah, maka nanti ada ujian, ada rintangan dia. Maka itu untuk menggandakan pahala-pahala Nabi dan Rasul. Dia buat taat, dia ada a'rad basyariyah, dia ada sifat-sifat kemanusiaan. Dia pun letih juga untuk puasa, dia pun ada juga letih nak bayang. Tapi letih tak abang kita lah, dia kuat lah. Nak kata aurat basyariah tu ada sifat-sifat begitu tu, untuk mereka tu taat sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang malaikat. Dia dapat sabar apabila timbul musibah seperti mana seorang manusia biasa. Dia boleh tunjukkan qudwah yang baik kepada orang lain. Dan itu untuk membesarkan dan membanyakkan pahala dia lagi. Habis. Seperti yang telah lalu sebut je barang. Ataupun seperti yang, jadi seperti perkara yang telah sebutnya yang. Wallahu a'lam. Habis dah pada Muhammadur Rasulullah. Sekarang ni dia nak buat apa lagi tak tahu lah ni. Dia nak gabung pula kot. Dia nak bincang berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah. Nak habis betul lah ni. Maka dia kata, kemudian kata musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Faqad ittadaha laka tadammunu, laka jar majrur, faqad qad litahqiq, ittadaha fi'il madhi, fi'il madhi bina ma'lum, tadammunu tu fa'il ittadaha, tadammunu kalimatai, itu mudhafu ilaih, asyhadati mudhafu ilaih. Sebab tu kalimatai dia hazahkan nun, kalau tidak kalimatai inilah bagi idhafat ma'aqillati hurufiha. Jadi kalimah syahadah, bila kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ma'aqillati hurufiha hurufi syahadati, ma'aqillati hurufiha hurufi syahadah li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuhu, ma'rifatu fa'il yajibuhu mudhafu ilaih, 'ala al-mukallafi jar majrur, li jami'i jar majrur ma mudhafu ilaih. Ma tu ma mausuliyah, yajibu tu silah dia, a'id dia pada hu, ma'rifatuhu hu tu a'id ma, tu silah dia, tu silah mausuliyah. Mana ma tu? Bayan. Min aqaidil iman. Aqaid jar majrur. Al-imani mudhafu ilaih. Fi haqqihi jar majrur. Hi mudhafu ilaih. Ta'ala wa fi haqqi rusulillah alaihim ay ala rusul as-salatu wassalamu. Nuktah. Itu dia punya matan Ummul Barahin. Ini nak bincang berkaitan dengan syahadah, bukan la ilaha illallah lagi. Nak bincang berkaitan dengan syarat-syarat syahadah yang dulu dikata lagi akan datang sebutnya. Di sinilah. Maka sungguhnya, terjemahan dulu, maka sungguhnya sya'an telah nyatalah bagimu, bagi orang yang belajar, terkandung dua kalimah syahadah itu serta sedikit hurufnya, yang dihalkan sedikit hurufnya, huruf syahadah sikit, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tetapi yang sedikit itu bagi sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengenal akan dia, akan barang, mana barang? Daripada aqaidil iman, daripada tabatan iman, kata pada MK, bukannya simpulan iman, kerana simpul boleh hurai lagi, kalau tambat tak boleh hurai dah.
Pada hak Allah Ta'ala, aqaid iman tu pada hak Allah Ta'ala, iaitu dari sudut uluhiyat, dan pada hak atau pada hak Allah, dan pada hak segala rasulnya ya Allah, itu pada hak nubuat alaihi wassalatu wassalam. Noktah, habis, titik. Itu dia punya terjemahan Ummul Barahin. Sekarang masuk pada batu syarahan syarih. Hanya saja bermula murad, ini bermula perkara ini kehendaki terkandung dua kalimah itu. Terkandung dua kalimah itu tu buka kurungan, tutup kurungan, iaitu tadammunu kalimatai syahadah. Murad tu bagi demikian itu mana tadi? Bermula murad yang perkara dikehendaki terkandung dua kalimah itu bagi demikian itu, demikian aqaidil iman, ialah terkandung makna keduanya, makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun a'id dhamir kepada dua kalimah, kerana bahawasa terkandung makna keduanya, makna kedua kalimah tu, yakni bagi demikian itu demikian aqaidil iman lah, iaitu aqaidil iman dari sudut ketuhanan dan hak rasul. Tu sebab apa? Kerana bahawasa yang mengandung bagi sekalian aqaid yang tersebut, yakni yang tersebut daripada hak Allah dan hak Rasul, hanya sahaja makna keduanya makna keduanya, makna kedua kalimah itu bukan kedua kalimah itu. Ada pula ni. Bermula murad terkandung dua kalimah itu, dua kalimah syahadah tu, bagi demikian itu demikian aqaidil iman pada hak Allah dan pada hak Rasul, terkandung makna, murad dia ialah terkandung makna keduanya, terkandung makna aqaidil iman pada, terkandung makna keduanya, makna dua kalimah syahadah tu. Sebab apa kata terkandung makna? Kerana bahawasa yang mengandung bagi segala aqaid tersebut, yang tersebut hak Allah dan hak Rasul, hanya saja makna keduanya, kedua kalimah, bukan kedua kalimah. Okey, faham? Macam dululah la ilaha illallah. Yang kata terkandungnya aqaid berkaitan perkara yang wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal hak Allah Ta'ala, ia kata terkandung pada qaulu la ilaha illallah. Syarah kata bukan qaulu la ilaha illallah, tapi ba'da qauli la ilaha illallah, dia hazaf mudhaf. Sebab yang terkandung wajib, mustahil, harus tu bukan kalimah tu sendiri, tak, makna dia sama juga ni. Kalimah syahadah mengagumi aqaidil iman, hak yang wajib bagi Allah, hak yang berkaitan dengan Allah, hak yang berkaitan dengan Rasul. Yang dikata tadammunu kalimati syahadah. Apa maksud ni? Tadammunu kalimati syahadah, yakni makna kalimah, bukan kalimah tu sendiri. Makna dua kalimah itu mengandungi aqaid yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak Rasul. Sebab tu dia kata, sekali lagi kita ulang, kata Musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Bermula murad, yang perkara yang dikehendaki, buka kurungan, terkandung dua kalimah itu, dua kalimah syahadah, bagi demikian itu demikian apa? Demikian aqaidil iman, tutup kurungan, ialah maknanya terkandung makna keduanya, kedua kalimah syahadah tu, bukan diri kalimah tu, kan makna. Sebab apa? Kerana bahawasa yang mengandung bagi segalian aqaid yang tersebut, yakni yang tersebut daripada hak Allah dan hak segala Rasul, hanya sahaja makna keduanya, makna kedua kalimah tu, makna, bukan kedua kalimah itu sendiri. Bukan. Seperti barang yang tersebut dahulu, yakni pada kalimah la ilaha illallah. Noktah, habis. Dan telah bersarih, telah menjelaskan oleh Musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi pula, dengan sifat sidqun. Telah bersarih, telah menjelaskan dengan sifat sidik yang wajib pada hak mereka itu Rasul. Mana wajib pada akal hak mereka itu Rasul, mesti mereka itu bersifat sidqun, benar, tidak dusta. Dan yakni padahal tiada bersarih ia, tiada menjelaskan ia Musannif dengan wajib amanah dan tabligh. Dengan wajib amanah dan tabligh. Dia kata amanah dari sudut apa nama, dari sudut sidqun saja, tak sebut pun amanah dengan tabligh kok mana. Tu. Mana tadi? Hilang. Tu. Dan hanya semusarih ia Musannif dengan lawan keduanya, lawan bagi tabligh dan amanah. Tu matan hak sebelum tu dulu tu.
Tengok mata sebelum tu dulu tu dia kata wa yu'khadhu, kalau muka surat kita yang Qidatul Haji ni 114. Dia kata dulu mana tadi? Mana dia kata dulu tu? Dia kata no dulu ni wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rusul. Ada sebut tu ya. Sidqir rusul alaihi wassalatu wassalam wastihalatul kadhibi. Tengok dia ucap dia suruh mustahil. Wastihalatul kazibi, tak apalah itu lawan sidik. Alaihi wassalatu wassalam wa illa lam yakunu rusalan ubada. Okay, limaulana al-alim bil khafi' jalla wa azza. Lepas tu dia kata wastihalatu fi'lil manhiyat. Itu lawan bagi amanah. Kenapa dia tak sebut amanah, dia sebut benda mustahil bagi amanah? Lepas tu wastihalatu, ada lagi satu ni. Mana dia? Wasiyatu fi'il muniha kulliha li'annahum alaihi wassalatu wassalam arsalun yu'allimul khalqa bi aqwalihim kayfa yazabu an la yakuna wa la jalla wa azza ikhtarahum ala jami'. Betul? Apa ya? Mana yang lawan dia? Lawan tabligh ada, itu pernah terbaca lawan tabligh tu. Ke sebelum lagi ada pernah terbaca lawan tabligh tu. Dia kata tersembunyi. Ada ada dia itu sebut itu. Wa yukhadhu bi wujubus sidqi batu wasihalatul kadhibi wa illa lam yakunu rusala ubada'a li maulana al-alim bil khafiyat jalla wa azza wa istihalatu fi'il manhiyat kulliha li'annahum alaihi wassalatu wassalam arsalu li yu'allimul khalqa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzamu an la yakuna fi jami'in mukhalafati amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'il khalqi wa amanahum ala sirri wahyihi. Mana tahu ya tabligh tu? Kau dia mafhumnya. Tak apalah, carilah tu. Jadi dia kata bila dia sebut bab rasul tu, dia kata dia sebut sidqur rusul je. Tapi dia sudut amanah dan tabligh dia sebut lawan dia. Dia tak sebut secara sarih, secara jelas rasul itu bersifat tabligh, rasul itu bersifat dengan amanah. Bersifat dengan amanah, betul lah. Sebab apa dia kata begitu? Maka dia kata dan tiada musarih, ia musarih dengan wajib amanah dan tabligh. Dan hanya musarih ia musarih dengan lawan keduanya, tabligh dan juga amanah. Dan iaitu apa? Iaitu lawan bagi tabligh dan amanah tu mengerjakan segala yang diteguh akan dia. Betul lah. Tadi yang kita baca tu lah. Mana tadi? Hasil daripada rasul-rasul ni kalau buat maksiat, tu kat bawah tu. Hasil kalau rasul-rasul tu buat maksiat, rasul-rasul tu buat maksiat, kalau rasul-rasul tu buat perkara yang ditegah, maka automatiklah mustahil, maka automatiklah apa nama tu? Kalau Nabi-Nabi buat fi'il manhiyat, tadi muka surat 115 kita bahas tu, maka mestilah rasul itu bersifat dengan sifat menyembunyikan sesuatu dan bersifat dengan sifat khianat. Jadi bila nak menafikan sembunyinya rasul, tidak tablighnya rasul, dan nak menafikan khianatnya rasul, dia kata rasul-rasul ni mustahil buat perkara yang fi'ilul manhiyat. Kenapa? Kerana apabila nabi-nabi dan rasul-rasul ni buat perkara yang fi'il manhiyat, maka ternafi padanya amanah, ternafi padanya tabligh. Situ baru nampak. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Betul? Dalam musarih, habis. Betul? Maka dia ambil mana tadi? Mengerjakan. Iaitu apa? Iaitu lawan bagi keduanya tu. Lawan bagi tabligh dan lawan bagi amanah. Iaitu mengerjakan segala yang diteguh akan dia, akan yang oleh seseorang tu. Yang menegah, yang ditegah akan dia akan seseorang, yakni yang menegah oleh Allah Ta'ala akan dia akan seseorang, yakni akan melakukan perkara yang ditegah tadi. Jadi kalau Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain melakukan perkara yang ditegah, makna ada unsur khianat dan tidak tablighnya seorang Rasul. Dia sebut secara istihalah. Dia tidak sarihkan bahawasanya Nabi-Nabi ni amanah, Nabi-Nabi ni tabligh. Dia tidak kata demikian. Dia kata sidqur rusul saja yang secara sarih. Adapun yang tabligh dan amanah dia sebut secara istihalah. Tu. Kemudian maka diambilkan
Mana dia? Dan maka diambil akan keduanya, yakni diambil faham akan keduanya. Kedua mana? Kedua istihalahnya, ataupun apa nama tu? Istihalahnya tabligh, istihalahnya menyembunyi, istihalahnya khianat. Apa? Daripada dengan mana? Maka diambil akan keduanya, bukan. Diambil akan keduanya, kedua tabligh dan amanah daripada mengerjakan segala yang diteguh akan dia tu dengan jalan luzum, dengan jalan lazim. Jadi faham kata kalau seseorang itu, Rasul itu tidak boleh melakukan perkara yang manhiyat, maka automatiklah bila dia tidak boleh melakukan perkara yang manhiyat, perkara yang ditegah, maka automatik Rasul itu seorang yang amanah, automatik seorang Rasul itu mestilah dia itu tabligh. Dia ambil secara luzum dia. Adapun sidqun dia sebut secara khusus, wa yu'khadhu minhu ay bi Muhammadur Rasulullah wujubu sidqir rusul, tapi dia sebut tabligh dan juga amanah, dia kata wastihalatu fi'il manhiyat, atas jalan luzum, bukan atas jalan sarih. Habis. Ketahui olehmu wahai orang belajar bahawasanya sya'an hukum pesuruh itu kesudahan hingga masuk isi syurga. Ni masuk dah ni, masa baru bukan lagi, masih lagi. Ketahui olehmu bahawasanya hukum pesuruh itu, jadi Rasul tu lah, kesudahannya hukum pesuruh itu, hukum pesuruh itu kesudahannya hingga masuk isi syurga ke dalam syurga dan isi neraka ke dalam neraka. Adapun hukum nubuah maka iaitu berkekalan hingga dalam syurga, tiada baginya kesudahan. Okey. Ini dari sudut hukum Rasul. Hukum Rasul dengan hukum Nabi, adakah berkekalan ataupun tidak? Maka dia kata, ketahui olehmu wahai orang belajar bahawasanya sya'an hukum pesuruh, yakni hukum seorang Rasul itu, kesudahannya kesudahan pesuruh, kesudahan title Rasul itu hingga masuk isi syurga ke dalam syurga, isi makna ahli syurga ke dalam syurga, dan isi yakni ahli neraka ke dalam neraka. Habis yang masuk semua, maka hukum Rasul tu habis. Tak ada dah dipanggil Rasul. Tapi dan adapun hukum nubuah kenabian, maka iaitu hukum nubuah berkekalanlah hingga di dalam syurga, tiada baginya bagi hukum nubuah kesudahan. Kalau nubuah lain, nubuah dimasuk syurga pun, dah masuk syurga semua pun tetap dipanggil seorang nabi, tapi tidak dipanggil sebagai Rasul lagi. Kalau Rasul itu penyudahnya sampailah seorang masuk syurga, semua masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka habis dah title Rasul. Tapi title Nabi berkekalan. Jadi kita akan panggil Nabi lah, Nabi Muhammad SAW. Tak dipanggil Rasul lah, panggil Nabi sahaja. Sebab apa? Sebab sudah habis. Habis hukum seorang Rasul tu sudah habis. Apabila seorang semua ahli syurga masuk syurga, semua ahli neraka masuk neraka. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula ini hadha kalamun, satu kalam, munabbihun yang memberi peringatan, ia kalam, liman ghafala, bagi orang yang lupa dan lalai. Adalah musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah menyebutkan menyebutkan oleh musannif akan dua kalimah yang mulia ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nak bagi tahu syarat-syarat lafaz ucap syahadah ni. Musannif menyebutkan dua kalimah yang mulia ini dengan tiada lafaz asyhadu. Dia sebut dua kalimah ini dengan tanpa lafaz asyhadu. Terus kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandungnya sifat 20 apa semua kita belajar tu pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa diucapkan asyhadu. Dengan tiada lafaz asyhadu, ya, tiada pada lafaz asyhadu tu, tiada, yakni tiada lafaz asyhadu pada kalimah yang pertama, dan tiada, yakni tiada lafaz asyhadu pada kalimah yang kedua. Doktor, dua-dua tak ada. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti yang sudah engkau lihat, kita lihatlah tadi, yang dulu-dulu tu. Maka iaitu tanpa asyhadu tu, cakap
dua kalimah tu tanpa asyhadu tu ialah pada hak orang Islam. Pada hak apa dia? Orang Islam, doktor. Orang Islam tak payahlah sebut asyhadu selain daripada sembahyang. Kalau sembahyang dah lah, sembahyang wajib, tu rukun. Adapun pada hak orang kafir dan murtad yang hendak masuk Islam, maka tak dapat tiada, yakni mesti pada sah, yakni pada mengesahkan Islam keduanya, yang murtad dan kafir, daripada lafaz asyhadu, doktor. Mestilah dia ucap asyhadu. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, Imam Sanusi ni mazhab Maliki tak ada kisah, dia tak kaya asyhadu, tak apa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun tak ada masalah. Bahkan sebahagian mazhab, sebahagian ulama mazhab Syafi'iyah juga berpendapat seperti mana pandangan mazhab Maliki. Tanpa ucap asyhadu pun tak apa, asal ada kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau pada kalimah yang pertama jua sekalipun, dari sudut asal Islam, walaupun pertama pakai asyhadu tu kalimah pertama pun tak apalah. Mana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tu tak pakai dua kali lah. Kalau pakai dua kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, situ lah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna tu atah pada Allah, sebab Allah tu asalnya nun musyaddadah, tapi dia panggil nun musyaddadah anil thaqilah, nun mukhaffafah anil thaqilah, nun yang ditakhfifkan, yang tidak ditasydidkan selepas daripada ditasydidkan. Asalnya annahu la ilaha illallah, lepas tu dimukhaffafahkan, dibuangkan tasydid jadi an la ilaha illallah. La ilaha illallah tu khabar an tu isim an tu sya'an, dan dihazafkan. Itu dalam tashil dil abadi yang kita sudah baca dulu. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, hajalah yani hajalah faqat, jadi walaupun kita guna perkataan asyhadu sahaja di kalimah pertama, tu hajalah, tetapi dengan syarat disebutkan waw pada kalimah yang kedua itu. Sebut waw lah, ataf. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tak apalah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, tu tak sah. Tu. Dan tak dapat tiada, yakni mesti daripada tertib pada dua kalimah syahadah itu. Tertib mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh lah. Tertib dia panggil. Apa maksud tertib? Yakni didahulukan kalimah tauhid, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kalimah risalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti dikatanya seorang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadar Rasulullah, doktor. Dan lagi disyaratkan mualat. Jangan begini pula, asyhadu an la ilaha illallah, jom makan lu, makan baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak mualat. Arti mualat berturut-turut dua kalimah itu, dua kalimah syahadah. Jangan difasalkan, yakni jangan dipisahkan antara dua kalimah itu. Dua kalimah mana? Dua kalimah tauhid dan risalah dengan kalam ajnabi, iaitu kalam yang selain daripada syahadah, atau dengan diam yang panjang, ataf kepada kalam ajnabi, yakni dengan diam yang panjang. Asyhadu an la ilaha illallah, dia sekejap, dia panjang tu tahu mana? Yakni qadar uruf kata lama tu panjang tu. Maka dia baru cakap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hukum dia tidak sah, kena ulang balik. Dan lagi disyaratkan tahu akan maknanya. Makna apa? Makna kalimah syahadah itu, yakni kalimah tauhid dan kalimah risalah, ghayahnya. Dan jikalau dengan ijmal, dengan borong sekalipun. Macam mana dengan ijmal? Lah kitab perukuran besar sebut, cukuplah ditahu kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan makna Allah itu Tuhan dan Muhammad itu pesuruh terakhir. Sudah, habis. Tu terkandung dalam makna syahadah secara ijmal. Tu. Tapi biasanya orang akan terjemahlah asyhadu an la ilaha illallah, aku dah saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku dah saksi dengan mana aku mengaku, aku percaya, aku yakin bahawasanya Rasul itu, Muhammad itu Rasul terakhir. Seperti diketahuinya seorang makna kalimah yang pertama itu hendak mengesahkan Allah. Tu contoh ijmali. Asyhadu an la ilaha illallah ni nak kata Allah je Tuhan. Sudah. Tu Dan kalimah yang kedua itu hendak mensabitkan risalah bagi Muhammad. Muhammad tu Rasulullah. Sudah.
Dan jika ada i'tiqadnya, noktah situ istidah suku. Dan jika ada i'tiqadnya seorang bahawa sya'n Nabi Muhammad itu pesuruh kepada kaum Arab jua, tiada kepada ajam, yakni tiada pesuruh kepada kaum ajam, niscaya disyaratkan menambahkan iqrar dengan umum risalah Nabi Muhammad kepada Arab dan kepada lain daripada Arab. Dia kena kata umum. Jadi kalau sekarang ni dia i'tiqad, Muhammad daripada kaum Arab ya, dia kena ikrarkan, dia kena yakinkan, dia kena ikrar, kena mengaku bahawasanya Muhammad itu ialah pesuruh secara umum, sama ada Arab ataupun ajam. Macam mana? Seperti dikata seorang naik saksi aku bahawasanya sya'an Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kepada sekalian makhluk. Ada kena tambah sikit. Wa anna Muhammad Rasulullah ila sa'iril makhluk. Itu. Dia kena kata itu Dan lepas aku daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Dia kena kata gitu. Supaya apa? Sebab takut dia kata Muhammad tu untuk Arab untuk sekalian makhluk. Bila untuk sekalian makhluk, maka termasuk ajam, orang yang bukan Arab dan Arab. Dan bila kata secara umum, bila kata begitu, maka bila kata Muhammad itu pesuruh pada segala umat, sama ada ajam ataupun Arab, maka agama yang dia selama dianuti salah lah. Maka dia kena kata begitu. Dia kena ikrar sikit lebih daripada itu. Habis, ketahui olehmu wahai orang belajar bahawa bahasa Arab itu tiada syarat pada dua kalimah ini. Yakni tiada jadi syarat bagi sah Islam kafir itu bahawa mengucap dua kalimah syahadah itu dengan bahasa Arab. Noktah. Itu bukan syarat dia. Dah kalau orang tu nak masuk Islam, payah yang sebut Arab boleh cakap Melayu. Kita kata tak boleh. Tu tak mengaji mana. Tu. Tetapi dia kata zahir itu. Lepas tu tetapi orang yang mengucap dengan bahasa diri seorang kafir tadi, ia seorang yang cakap tu, yang bahasa diri dia tadi terjemah daripada dua kalimah itu, niscaya sah ia syahadah tu. Sudah. Royahnya, dan jikalau ada ia seorang tu mengetahui bahasa Arab sekalipun, inilah qaul yang mu'tamad pada ulama mutaakhirin. Jadi khilaf maknanya. Mutaqaddimi kata kena bahasa Arab juga, dan dia kena tahu makna. Mutaakhirin dia mu'tamad kata tak payah bahasa Arab, walaupun dia tahu bahasa Arab, tapi walaupun dia tahu cakap Arab, tapi syahadah itu dicakapkan dengan bahasa dia, dan itu dia faham apa yang dimaksudkan dalam syahadah itu, cukuplah. Gitu itu. Cukup dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Asyhadu. Jadi asyhadu tu aku naik saksi. Asyhadu aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah bagi sekalian makhluk. Cukup bahasa Melayu. Boleh, tak ada masalah. Walaupun dia tahu cakap Arab. Itu pandangan mu'tamad mutaakhiri. Habis. Jadi ilmu baru ni. Kata Musadih rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahawa lafaz asyhadu dan a'lamu dan uz'idu dan atayaqqadu itu satu makna jua. Sama dengan makna aku meyakini, aku berpegang, aku mengetahui, aku naik saksi. Pada bahasa Arab sama, tetapi tak dapat tiada, yakni mesti pada sah Islam kafir itu daripada lafaz asyhadu. Tak boleh ganti ke a'lamu, atayaqqadu, uz'idu, tak boleh, walaupun sama. Az'ana yuz'idu iz'an, uz'idu lah. Saya mengakui. Tak boleh. Kena kata asyhadu juga kalau cakap bahasa Arab tu. Sebab apa? Mana tadi? Seperti yang telah lalu sebut seperti yang telah sebut lalunya yang kerana disimpankan, dihadkan, dibataskan atas yang datang daripada lidah penghulu kita sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Jibril akan kalimah tadi tu, maka sebab itulah tiada membadai lafaz yang lain daripada asyhadu. Nabi SAW bila ditanya, dia sebut asyhadu. Bila sebut asyhadu warid begitu, maka tak boleh ganti dengan a'lamu, atayaqqadu, uz'idu, walaupun sama maksud dia. Kena ikut seperti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan kerana bahawasanya, di ilat kedua, kerana bahawasanya lafaz asyhadu itu khas, dan yakni sedangkan lafaz yang lain daripada asyhadu, atayaqqadu, uz'idu, a'lamu, itu am, umum. Jadi kena lafaz khas lah asyhadu untuk dari saksi.
Dan bersungguh-sungguh dengan lafaz yang khas itu terlebih utama daripada lafaz yang am. Bersungguh-sungguh maknanya kita ambil perhatian sungguh kepada lafaz yang khas. Asyhadu lebih utama daripada lafaz yang am. Maka sebab itulah tidak sah untuk kita gantikan a'lamu atau atayaqadu atau udh'inu dengan lafaz asyhadu untuk orang Islam, untuk orang kafir ataupun orang murtad nak masuk Islam semula. Noktah. Ketahui olehmu ya wahai orang yang belajar, adalah Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan jawabi'il kalim, dengan perkataan yang sedikit tapi maknanya banyak. Itu jawabi'il kalim. Ada hadis 40 jawabi'il kalim. Ada hadis 40 jawabi'il kalim. InsyaAllah lah kita boleh riwayat lah masa khatam nanti 40 hadis jawabi'il kalim. Kalaulah aku jumpa kita kat rumah. Kita tak mana tu, atau rasa letak dalam file sadat tu. Kita file sadat ada 3. Jadi payah cari. Takut tak jumpa Ya, siapa dia? Jawabi'il kalim Mundhiri ke siapa? Riwayat Ustaz Adlan dulu masa kat Ibiza. Tu. Yakni perkataan yang sedikit dan makna perkataan tu sangat banyak. Makna banyak, perkataan sikit lah. Contoh, la darara wa la dirar. Sikit sangat tu. Tapi maknanya menyeluruh. Banyak benda boleh guna. La darara wa la dirar. Ad-dinun nasihah. Nampak sikit lah. Tapi boleh jadi banyak benda. Tu. Seperti kata Ibnu Atha'illah asalkan dari itulah. Jikalau bertakbir oleh ulama billah selama-lamanya. Dia bagi tasawuf ni. Dia bagi tasawuf gila. Kata Ibnu Atha'illah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Atha'illah ni dalam buku Taibah dia kata, iaitu nama dia Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Abul Fadl Tajuddin Ibnu Atha'illah Al-Askandari. As-Sakandari bukan Al-Askandari. As-Sakandari. Mutasawwifun syadhiliyun. Dia orang yang mutasawwifun, orang yang tasawuf. Syadhiliyun lagi pula tarikat syadhili. Antara kalangannya Al-Hikam Al-Ata'iyah, fi tasawuf, Batu Tajul Urus, Lataiful Binan fi Manaqibil ila akhirih. Wafatnya di Qahirah tahun 709. Intaha Siyarul A'lam Nubala. Dia banyak sikit ni. Kata dia, jikalau bertakbir oleh ulama billah selama-lamanya daripada asrar kalimah yang satu daripada perkataan Nabi SAW, tiada dapat meliputi oleh mereka itu ulama dengan dia dengan apa? Dengan kalimah itu pengetahuan, dan tiada kuasa mereka itu ulama faham hingga berkata setengah ulama telah berhurai oleh aku akan makna habis titik. Yang kata jikalau bertakbir oleh ulama billah jikalau bertakbir ini, jikalau dihuraikan, jikalau ditafsirkan oleh ulama billah, ini ulama billah ni ulama akhirat lagi. Dia tak nak maksud apa billah tu. Ke apa? Jikalau bertakbir oleh ulama billah selama-lamanya daripada asrar kalimah yang satu daripada perkataan Nabi SAW, daripada asrar kalimah yang satu, okey. Jikalau bertakbir ini bertafsirkan, menelusuri oleh ulama billah, ulama Allah Ta'ala lah ni, selama-lamanya, yakni selama-lamanya sejak daripada dia bertakbir, sejak dia meneliti hadis itu sampailah bila-bila, daripada asrar, rahsia-rahsia kalimah yang satu, kalimah yang diungkapkan oleh Nabi yang satu daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya jawab bagi jika, niscaya tiada dapat, niscaya tak ada, kita tambah je, niscaya tiada dapat meliputi oleh mereka itu ulama dengan asrar kalimah yang satu tadi, pengetahuan. Tidak meliputi apa dia? Oleh mereka itu pengetahuan, yakni akan pengetahuan. Dengan mana kalau ditilik satu-satu kalam Nabi-Nabi yang jawabi'ul kalim, walaupun satu kalimah, rahsia, asrar, kalimah-kalimah yang diungkapkan Nabi satu-satu tu, kalau ditelusuri, ditilik sungguh asrar rahsia dia, tak akan habis sampai bila-bila. Nak tahu. Tu dia. Soalan orang tasawuf itu. Dia bagi asrar-asrar lalu. Rahsia-rahsia perkataan Nabi keluar tu, ada rahsia dia. Rahsia tu kalau diungkapkan, ditelusuri, tak akan habis sepanjang umur. Tu.
Dan tiada kuasa mereka itu ulama faham hingga berkata. Tak kuasa faham, ini tak kuasa faham segala asrar tiap-tiap kalimah yang diungkapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ditelusuri seumur hidup selama-lamanya. Kerana apa? Hingga berkata setengah ulama telah berhurai oleh aku ulama akan makna hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu antara jawami'ul kalim. Ringkasnya. Min husnil islamil mar'i, sebahagian daripada kebaikan individu seorang Islam ialah tarkuhu, meninggalnya Islam, orang Islam tadi, akan ma la ya'nihi, perkara yang tidak ada manfaat baginya. Okay, aku hurai ni dia kata 70 tahun. 70 tahun. Pada dia telusuri satu ni memakan masa 70 tahun. Padahal berapa perkataannya? Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. 8 perkataan dia. Tapi dia hurai tu, boleh hurai 70 tahun ambil masa. Dan tiada selesai aku daripada menghuraikan makna hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu yang kata Ibn Athaillah, kalau kamu telusuri sungguh-sungguh kalam hadis Nabi SAW, takkan habis pengetahuan, takkan habis ilmu yang kamu dapat, asrar setiap kalimah yang diungkapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Musadih, dan jikalau berhenti umur dunia sekalian umur dunia selama-lamanya kalau tak berhenti, tiada selesai daripada hukuk, daripada hak-hak satu hadis ini, hadis bil husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau diberikan umur panjang selama-lama dunia sekalipun, tak akan habis nak urai bil husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tu kata ulama. Tu yang betul, kalau betul lah kata Ibn Athaillah, kalau ditilik asrar kalimah tiap-tiap yang diungkapkan Nabi, tak akan diliputi selama-lamanya oleh pengetahuan, dengan makna tak akan habis. Maka setengah daripadanya pula maka setengah daripadanya mana dia? Okey, dan setengah daripada jawami'il kalim. Setengah daripada jawami'il kalim, iaitu perkataan yang ringkas tapi maknanya banyak. Mana? Iaitu maka setengah daripada jawami'il kalim pula, yakni juga ialah 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah pun jawami'ul kalim. Kataan Nabi juga jawami'ul kalim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita belajar tu Aqidatun Najin daripada surat 1 sampai 149 lagi. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia panggil jawami'ul kalim. Tu. Maka adalah melengkapi pada kalimah syahadah itu segala aqaid tauhid, akidah tauhid, dan segala rukun Islam yang 5. Dia melengkapi hak tu. Dan segala rukun iman yang 6 sekaliannya, segala rukun iman yang 6 itu terkandung di dalam kedua kalimah syahadah tadi. Doktor. Maka dengan kerana inilah, dari kerana asyhadu an la ilaha illallah merupakan jawami'ul kalim, terkandung padanya segala aqaid, rukun iman, rukun Islam, telah menjadikan kalimah 2 syahadah itu oleh syarak akan rukun Islam. Akan rukun Islam. Yakni, apa maksud akan rukun Islam? Yakni, tiada diterima Islam orang yang kafir melainkan dengan mengucap 2 kalimah syahadah ini. Sebab tu rukun Islamnya yang pertama syahadah. Dan tiada diterima dengan kalimah yang lain daripada kalimah syahadah. Tak payah, tak boleh. Tu mazhab yang selain Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, kalau mazhab Maliki boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh. Nak sebut apa-apa yang berkaitan dengan Allah, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi SAW boleh. Tapi mazhab kita Syafi'i mu'tabad, tanpa kita tilik kepada sebahagian ulama Syafi'iyah, pandangan mu'tabad dia bahawasanya kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seperti kata Musadih, dia kata apa? Wala'allaha ay wala'alla kalimat asyhadati liikhtisari aqaidil ibalah
Tu مع اشتمال الشهادة على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها إلا بكلمة الشهادة الإيمان ولم يقبل. Okey, ولم يقبل boleh baca belakang ni. Kalau musadih dia sebut yuqbal, boleh baca lam yaqbal min ahadin al-imana. Kalau yuqbal al-imanu naik fa'il yuqbal. Kalau walam yaqbal ay walam yaqbal Allahu min ahadin al-imana. Boleh belakang dari sudut nahwu sarah, tapi kita ra'i hak musadih lah. Sebab tu kena tengok hak matan di sini ni, matan apa nama yang berbaris ni. Ra'i musadih, bukan kata salah, tak salah. Nak baca yaqbal boleh, yuqbal boleh. Cuma lain-lain lah. Kalau yaqbal Allahu al-imana, kalau yuqbal al-imanu naik fa'il. Habis. Apa dia? Erti je. Dan mudah-mudahan je syahat. Yakni ja tu kena pada mana? Ja tu kena pada yakni kalimah syahadah itu mudah-mudahannya. Wala'allaha dan mudah-mudahannya yakni mudah-mudahan kalimah syahadah itu kerana pendek kalimah syahadah iaitu 24 huruf. Dia kira dengan tiada lafaz asyhadu, yakni tanpa lafaz asyhadu ada 24 huruf, serta melengkapi kalimah syahadah itu atas barang yang kami sebutkan akan dia akan barang, yakni daripada sifat 20 semua tu, daripada tu bayar bagi barang, daripada segala aqaid itu, maka mudah-mudahan begitu itulah, sebab itulah telah menjadikan akan dia akan syahadah oleh syarak, yakni syarak sama ada syari' hakiki Allah atau syari' majazi Rasul akan juru bahasa atas barang. Juru bahasa ini penterjemah lah, tu yang kata tarjamatan tu. Akan sebagai penterjemah, juru bahasa ataupun transliteration, betul lah. Juru bahasa atas barang yang di dalam hati je seorang daripada Islam. Daripada Islam. Barang yang dalam hati je. Apa barang tu? Daripada Islam. Dia nak masuk Islam. Dalam hati dia nak masuk Islam dah. Macam mana nak mengungkapkan dia itu nak masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tiada diterima daripada seorang akan iman. Iman tu, alif tu, hamzah tu di bawah, bukan hamzah tu di atas. Iman melainkan dengan dia, dengan kalimah syahadah. Doktor. Apa maksud kalimah syahadah? Bermula murak, jadi perkara yang dikehendaki. Dengan kalimah syahadah itu dua jumlah serta. Dua jumlah serta itu. Dua jumlah serta, iaitu bermula murak dengan kalimah syahadah itu dua jumlah. Bermula murak dengan dua kalimah syahadah itu. Bermula murak dengan kalimah syahadah itu dua jumlah serta tiba-tiba tu. Serta tak ayah tu. Ataupun boleh kata gini, dua jumlah serta, ini dua jumlah sekaligus. Gitu. Gitu dua jumlah serta, dua jumlah sekaligus. Mana kalimah syahadah ni dua jumlah sekaligus, bukan la ilaha illallah je. Tak. La ilaha illallah dia panggil kalimatut tauhid. Muhammadur Rasulullah dia panggil kalimatur risalah. Jumlah dua-dua tu dia panggil sebagai kalimatus syahadah. Jadi serta tu makna sekaligus lah. Iaitu dua jumlah serta tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata begitu tu dengan takwil yang demikian itu, demikian dua kalimah syahadah dengan kalimah daripada bab menamakan kul dengan nama juzuknya, juzuk bagi kul. Tu dengan takwil yang demikian itu, demikian kalimah syahadah dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kalimah daripada bab menamakan kul dengan nama juzuknya. Dengan menamakan kul dengan nama juzuknya, juzuk bagi kul. Ia namakan kalimatus syahadah. Okey, fahamlah. Okey, dia kata dengan ditakwilkan yang demikian itu, demikian makna lafaz kalimatus syahadah tu dengan maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kata dengan takwil yang demikian itu dengan kalimah bukan. Dengan takwil yang demikian itu demikian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kalimah, yakni dengan kalimah syahadah itu tu daripada bab menamakan kul dengan nama juzuk kul. Mana kul tu keseluruhan, juzuk tu sebahagian. Kul dia mana? Kul dia ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tak, kita namakan juzuknya saja. Apa juzuknya? Iaitu syahadah. Sudah. Syahadah tu apa dia dalam syahadah tu? Syahadah tu apa dia dalam tu? Dalam syahadah tu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu kul. Kita namakan kul ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan nama juzuk, iaitu kalimatus syahadah. Tu kata apa? Asy-syahadah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan hanya sahaja diifradkan dhamir di sini dengan takwil akan mazkur kerana ditilik kepada bahawasanya terjemah daripada barang dalam hati, iaitu majmu'. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.